Assalamualaikum. Untuk kelas kita pada hari ini, kita akan belajar bab pertama kerja sepasukan, subtopik 1.2 semangat kerja sepasukan. Semangat kerja sepasukan dan kepentingannya. Kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan kerja sepasukan? Okey, kerja sepasukan bermaksud penglibatan individu yang saling bekerjasama antara satu sama lain, berkongsi matlamat serta visi dan misi yang sama. Okey, kepentingan semangat kerja sepasukan. Yang pertama, mengeratkan hubungan dan kerjasama dalam satu pasukan. Yang kedua, menghasilkan idea yang bernas melalui pemufakatan. Yang ketiga, menjimatkan masa yang ditetapkan dalam menyelesaikan tugas. Okey. Yang keempat, mengurangkan masalah melalui jalan penyelesaian yang dipersetujui bersama. Yang kelima, melancarkan dan memudahkan kerja. Yang keenam, menjimatkan sumber tenaga manusia. Dan yang ketujuh, mewujudkan semangat kerja yang efektif. Okey, komunikasi yang berkesan. Okey, komunikasi bermaksud proses pemindahan atau pertukaran maklumat dan idea antara dua atau lebih individu. Okey, komunikasi berkesan pula merupakan komunikasi yang berlaku dalam keadaan satu, mesej yang disampaikan dapat difahami. Okey, yang kedua, makna mesej difahami dan dikongsi bersama oleh penghantar dan penerima. Dan yang ketiga, berlaku perubahan akibat daripada mesej yang disampaikan atau diterima. Okey, dengan kata lain, sebagai maksudnya, yang dimaksudkan dengan mesej yang disampaikan dapat difahami, sebagai contoh, saya sekarang menerangkan tentang subjek yang awak belajar. Okey, saya menyampaikan maklumat. Mesej adalah maklumat. Kalau komunikasi yang saya nyatakan di sini, yang saya sampaikan kepada kamu, kamu mestilah faham apa yang saya sampaikan dan kamu terima. Okey, apabila kamu terima, berlaku perubahan akibat daripada mesej. Maksudnya, apabila kamu menerima pelajaran yang diajar oleh guru, kamu bertindak. Okey, kamu faham apa yang saya sampaikan. Maksudnya, apabila saya menyuruh kamu menyalin nota, kamu akan menyalin nota. Itu maksudnya perubahan yang berlaku akibat daripada mesej yang disampaikan ataupun diterima. Kepentingan komunikasi berkesan. Kenapa komunikasi yang berkesan itu sangat penting? Okey, yang pertama kita lihat, dia mestilah memudahkan pencapaian matlamat atau objektif dalam pasukan. Okey, yang kedua, meningkatkan prestasi kerja individu. Okey, dan yang ketiga, mewujudkan semangat kekitaan, perpaduan dan kerukunan yang akan membantu kejayaan organisasi. Okey, ada 3 kepentingan komunikasi berkesan. Kaedah menyampaikan maklumat. Okey. Proses penyampaikan maklumat, dia ada saluran. Okey, kita lihat yang pertama. Dia mestilah bermula daripada penyampai. Okey, kita bermula daripada penyampai. Okey, penyampai dia akan menyampaikan mesej ataupun maklumat. Okey, daripada mesej maklumat ini disampaikan kepada siapa? Dia sampaikan kepada penerima. Okey, dan penerima bertindak balas dengan memberi maklum balas. Okey, maksudnya macam ni. Saya sebagai penyampai menyampaikan apa? Menyampaikan mesej ataupun maklumat. Maklumat kepada siapa? Kepada penerima. Penerima adalah kamu. Dan apa yang kamu buat selepas menerima mesej? Iaitu kamu memberi maklum balas. Macam mana cara kamu memberikan maklum balas? Maksudnya kamu bertindak. Sebagai contoh, saya menyuruh kamu menyediakan modul latihan. Okey. Bila kamu menerima arahan saya, mesej kamu dah terima, kamu bertindak balas dengan memberi maklum balas. Maksudnya kamu menyiapkan modul latihan yang saya berikan kepada kamu. Okey, itu adalah proses menyampaikan.
Kaedah menyampaikan maklumat. Okey, untuk menyampaikan maklumat, kita ada dua kaedah, iaitu satu kaedah komunikasi lisan. Okey, komunikasi lisan ini dia melibatkan dua pihak atau lebih, penyampai maklumat dan penerima maklum balas menggunakan suara. Okey, bila lisan dia menggunakan suara dan bahasa secara langsung. Okey, contoh komunikasi lisan ini ialah temuduga, video, perbahasan, mesyuarat, pembentangan, perbualan dan perbincangan. Kaedah menyampaikan maklumat yang kedua ialah secara komunikasi bukan lisan. Komunikasi bukan lisan ini maksudnya dilakukan melalui gerak-geri, gaya, mimik muka, postur dan juga ekspresi seseorang. Dan komunikasi bukan lisan ini dia tanpa menggunakan suara dan bahasa. Antara komunikasi bukan lisan ialah satu, kita lihat media elektronik. Di dalam media elektronik ini terdapat contohnya pesanan ringkas seperti WhatsApp, WeChat, Telegram, internet. Media cetak, iaitu di bawah media cetak ini ada surat, notis, memo, poster, faksimili, dokumen, buku dan majalah. Komunikasi menggunakan bahasa tubuh iaitu kial, suara, poster, ruang, pakaian, tingkah laku, tanda fizikal dan mimik muka. Bahasa isyarat digunakan oleh orang kurang upaya, cacat pendengaran ataupun bisu. Lepas tu yang akhir sekali ialah komunikasi penulisan yang boleh disampaikan melalui tulisan tangan, memo bercetak, laporan atau mesej melalui media elektronik seperti email, sistem pesanan ringkas dan telegram. Teknik menyampaikan maklumat. Sebagai contoh, apabila kamu dikehendaki untuk menyampaikan sesuatu maklumat, misalnya di tapak perhimpunan sewaktu pagi, apa yang perlu kamu buat? Yang pertama sekali ialah kamu perlu membuat persiapan tajuk. Persiapan tajuk. Kamu perlulah memahami tajuk yang akan disampaikan, menggunakan bahasa yang mudah difahami, memberikan contoh-contoh yang berkaitan, menggunakan alat bantu mengajar yang sesuai seperti poster, gambar, foto dan carta. Kalau menggunakan alat bantu ini biasanya kamu menggunakan ataupun kamu memberikan taklimat dalam sesuatu seminar ataupun mesyuarat. Kedua, persiapan diri. Sebelum kita menyampaikan maklumat, kita perlu memastikan pakaian kemas dan bersih. Yang kedua, mestilah menunjukkan air muka yang baik dan sentiasa bersedia serta sentiasa tersenyum. Jangan pula nanti apabila kamu memberi taklimat, muka kita tidak bersesuaian dengan apa yang kita nak sampaikan. Dan memastikan cara berjalan dan melangkah yang tenang dan tidak gopoh. Dan yang ketiga, teknik untuk menyampaikan maklumat ialah tentang adab. Pertama, kamu perlu mewujudkan kemesraan antara penerima maklumat iaitu audience. Kepada siapa kamu nak sampaikan maklumat. Yang kedua, mulakan bertanya soalan yang berkaitan dengan tajuk. Dan bercakap dengan nada yang baik dan sopan. Dan suara mestilah jelas. Dan yang paling utama, apabila kita bercakap dengan seseorang untuk menyampaikan maklumat, kita perlulah memandang tepat kepada wajah penerima maklumat. Jangan pula bila kita bercakap, mata kita memandang ke arah lain. Dan sudah semestinya maklumat yang kita nak sampaikan tidak jelas. Kaedah mengekalkan hubungan baik dalam pasukan. Yang pertama, untuk mengekalkan hubungan yang baik dalam satu pasukan, mestilah komited terhadap tugasan. Maksudnya, setiap ahli perlu komited dan bersungguh-sungguh dalam melakukan tugasan. Jangan melakukan tugasan secara sambil lewa. Yang kedua, mesti berkomunikasi secara terbuka. Maksudnya, komunikasi ini penting untuk mengelakkan ataupun untuk mengeratkan hubungan antara ahli
dan setiap ahli harus memberi pendapat tanpa rasa takut dan maklumat yang disampaikan haruslah secara berhikmat. Okey, secara bermuafakat. Okey, yang ketiga, untuk mengekalkan hubungan baik dalam pasukan, mestilah mengelakkan konflik atau perselisihan faham. Okey. Di sini ketua memainkan peranan yang amat penting sebagai pengantara dan seorang ketua perlulah bersikap tegas dan tidak pilih kasih untuk mengelakkan terjejasnya hubungan antara ahli. Okey, dan yang keempat ialah untuk memelihara dan mengekalkan hubungan baik. Okey, maksudnya di dalam pasukan terdapat pelbagai ragam dan tingkah laku. Okey, jadi tidak mustahil dia akan menimbulkan perasaan pelbagai, okey, ataupun menimbulkan pelbagai ragam dalam pasukan. Jadi peranan ketua amat penting untuk mengelakkan berlakunya perselisihan dan ketua perlu berusaha untuk membangunkan hubungan yang harmoni antara ahli pasukan. Okey. Seterusnya melaksanakan tugasan. Okey. Tugasan atau projek atau aktiviti merupakan agenda utama dalam mencapai matlamat pasukan dan biasanya ia mempunyai tempoh masa yang tertentu. Okey, contoh tugasan. Sebagai contoh, saya beri kamu tugasan iaitu sekolah anda akan mengadakan aktiviti keusahawanan bersempena Minggu Keusahawanan. Anda dikehendaki membuat pameran dan menjual pakaian pada hari berkenaan. Analisis masalah. Okey, setiap pasukan pasti mengalami masalah ketika melaksanakan tugasan, aktiviti atau projek. Okey, setiap pasukan mesti menganalisis masalah tersebut untuk mencapai hasil yang dimatlamatkan. Okey. Yang pertama, kita lihat daripada aktiviti yang saya bagi kepada kamu tadi, jenis masalah. Okey, apa masalah yang timbul akibat daripada aktiviti pada hari keusahawanan tadi? Yang pertama, hasil jualan kurang. Okey, apa punca masalah? Mungkin tiada kemahiran untuk mempromosikan jualan. Okey, jadi penilaian masalah, mungkin kamu kena pasti yang pertama, tiada keyakinan diri. Okey, yang kedua, tiada pengalaman. Yang ketiga, tiada pendedahan dalam bidang jualan. Okey, jadi cara mengatasinya, kamu perlulah belajar teknik mempromosi. Okey. Yang kedua, jenis masalah mungkin akan timbul kamu dapati kurang mendapat tumpuan pelanggan. Okey, apa punca masalah? Okey, mungkin produk tidak menarik. Okey. Mungkin harga tidak berpatutan dan mungkin barang jualan kamu tidak banyak pilihan. Okey, jadi penilaian masalah kamu perlulah melihat penilaian masalah, maksudnya punca masalahnya ialah daripada punca masalah kamu membuat penilaian iaitu kamu kurang usaha mempromosi, kurang mendapat bekalan daripada pembekal dan cara mengatasinya ialah kamu ataupun pasukan kamu perlu giatkan usaha mempromosi dan tambahkan usaha untuk mencari pembekal. Penyediaan dan pembentangan pelaporan. Okey, sebelum aktiviti jualan pada hari keusahawanan, okey, ahli pasukan perlu menyediakan dokumen-dokumen. Antara perkara yang perlu dilaksanakan ialah kertas cadangan, surat jemputan mesyuarat, senarai semak dan laporan aktiviti. Okey, kertas cadangan. Apa yang perlu ada dalam kertas cadangan? Okey, dia mengandungi maklumat perancangan bagi melaksanakan sesuatu projek. Okey, surat jemputan mesyuarat perlulah mengandungi butiran penting berkaitan dengan mesyuarat seperti tarikh, tempat, masa dan agenda mesyuarat. Okey, senarai semak iaitu butiran ringkas tentang perkara yang perlu disediakan berkaitan dengan projek yang akan dilaksanakan. Dan akhir sekali, laporan aktiviti. Okey, laporan aktiviti ini perlu disediakan sama ada secara bertulis atau lisan untuk menyampaikan maklumat berkaitan dengan sesuatu projek yang telah dilaksanakan. Maksudnya laporan aktiviti ini ialah perkara yang akhir sekali yang perlu dibentangkan ataupun yang perlu dilengkapkan. Selesai sudah
kelas kita pada hari ini. Okey, seperti biasa untuk tugasan, okey, tonton video yang diberikan sehingga selesai. Jawab latihan modul yang dibekalkan dan salin nota ke dalam buku nota. Sekian, terima kasih.